Bab mengerjakan haji bagi pihak orang yang lemah, tidak mampu kerana sakit yang berpanjangan dan kerana tua dan seumpamanya, atau kerana mati. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa Fadl bin Abbas membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni naik gendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang perempuan dari Bani Khath'am datang kepadanya untuk bertanya. Maka Fadl mula melihat kepadanya, dan perempuan itu yakni juga melihat kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah ataupun muka Fadl ke arah yang lain. Qalat, perempuan itu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya fardu Allah ke atas hambanya berhubung haji telah pun mendapat, telah pun sempat dengan ayah saya dalam keadaan dia telah sangat tua, tidak mampu dia berada tetap di atas kenderaannya. Bolehkah saya mengerjakan haji bagi pihaknya? Nabi SAW menjawab, ya, boleh. Wa dzalika fi hajjatil wada'. Peristiwa ini berlaku dalam haji wada'. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Fadl bahawa ada seorang perempuan daripada Khath'am berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya sudah sangat tua. Dia telah pun wajib, fardu Allah berhubung dengan haji telah pun mengenainya. Wa huwa la yastati', dalam keadaan dia tidak mampu untuk berada di atas belakang untanya. Maka Nabi SAW pun bersabda, fahujji anhu, kalau begitu buatlah haji bagi pihaknya. Bab sah haji kanak-kanak dan pahala orang yang mengerjakan, ajri man hajja bihi, orang yang membawanya mengerjakan haji. Pahala orang yang membawanya untuk mengerjakan haji. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Quraib Maula Ibn Abbas, daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW, baginda telah bertemu dengan satu rombongan di Rawha. Baginda bertanya, manil qaum, siapa siapa kamu, yakni siapa golongan ini, golongan yang datang. Qalu, mereka menjawab, al-muslimun, orang-orang Islam. Mereka pun bertanya, siapa engkau? Qala, Nabi SAW menjawab, Rasulullah. Maka seorang perempuan mengangkat seorang budak kanak-kanak sambil dia bertanya, alihadha hajjun, adakah sah haji bagi dia ni? Ataupun adakah boleh dikerjakan haji untuk dia ni? Qala na'am, Nabi SAW menjawab, boleh. Walaki ajrun, dan kamu, yakni kamu pula mendapat pahala. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya seorang perempuan telah mengangkat sabiyyan laha, seorang kanak-kanak, seorang anak, seorang budak, yakni anak dia lah. Faqalat, dia berkata, wahai Rasulullah, alihadha hajjun, adakah haji boleh dikerjakan untuk dia, ataupun adakah sah haji untuknya, untuk dia ni? Qala na'am, Nabi SAW menjawab, ya, walaki ajrun, dan kamu yakni pula mendapat pahala. Kamu mendapat pahala, yakni kamu pula mendapat pahala. Diriwayatkan daripada Quraib bahawa ada seorang perempuan mengangkat budak. Dia bertanya, wahai Rasulullah, alihadha hajjun, bolehkah dikerjakan haji untuk dia ni, ataupun sahkah haji untuk dia ni? Qala na'am, Nabi SAW menjawab, ya, walaki ajrun, dan kamu pula mendapat pahala. Satu lagi,
Isnad satu lagi tu super tu juga hadisnya. Bab fardu haji sekali dalam hidup, sekali sepanjang hayat. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan kami. Dia berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajj, sesungguhnya Allah telah memfardukan ke atas kamu haji. Oleh itu buatlah haji, kerjakanlah haji. Maka ada seorang lelaki berkata, adakah setiap tahun? Adakah setiap tahun, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW diam sehingga orang itu bertanya ataupun mengulanginya 3 kali. Maka Rasulullah SAW menjawab, kalau saya kata ya, nescaya jadi wajib, dan tentu kamu tidak mampu, yakni mengerjakannya. Kemudian dia berkata, dharuni ma taraktukum, biarkan daku dengan apa yang aku tinggalkan kamu. Yakni biarkan daku, jangan didesak aku berhubung perkara yang aku tidak sebutkan kepada kamu. Itu makna ma taraktukum. Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang dahulu kerana banyak soal mereka dan banyak percanggahan mereka dengan nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum, bila aku suruh kamu mengerjakan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah perkara itu semampu-mampu kamu. Mastata'tum, mana yang terdaya oleh kamu. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uh, dan bila aku melarang kamu dari mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah sesuatu itu. Itulah 2-3 bab kita baca. Tengok semula. Bab yang pertama pada malam ni berkenaan dengan haji bagi pihak orang lain. Haji bagi pihak orang lain. Siapa dia orang lain tu? Yang ni orang panggil haji badal. Haji badal, upah haji. Orang kita kata upah haji. Upah orang lain buat kerja haji. Haji hak bolehnya bagi pihak orang lain ni hak tidak mampu. Hak tidak mampu. Tidak mampu tu kerana sakit yang berpanjangan ke, yang tidak diharapkan akan sembuh kira-kiranya, ataupun kerana tua. Seperti dalam hadis ni. Ni dalam tajuk ni Imam Muslim sebut ni. Dan seumpamanya, tidak kerana ni saja, sebab-sebab lain lah. Kalau nak kira dari segi kemampuan keuangan tu, wajib tu sudah kena dah kira-kiranya atas dia tu, ataupun dia mati dalam keadaan dia sudah wajib dah haji tu ke atas dia. Bagi orang-orang yang seumpama ini boleh dikerjakan haji bagi pihaknya. Pada dasarnya lah, pada dasarnya, walaupun di sana masih ada khilaf lagi, khilaf lagi. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dulu dalam syarah dia ni. Ada belaka kebanyakannya syarah tu. Ada beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni, kata Imam Nawawi. Yang pertamanya, boleh bergendong. Naik kenderaan boleh bergendong, boleh membonceng, boleh. Sekiranya kalau kenderaan itu berupa binatang, ia mampu menanggung, dia mampu bawa. Kalau tidak mampu, jadi itu kes nyaya pula lah. Buat nyaya ni tak boleh lah, bukan kepada orang saja, kepada binatang pun tak boleh. Kalau tidak, boleh. Begitu juga kenderaan. Kalau kenderaan itu tak ada masalah nyaya lah, semua masalah bangak punah. Gandung hak tidak padan, bangak punah. Tak ada masalah nyaya apa, tapi boleh lah bangak punah. Walau bagaimanapun hak pokoknya boleh
naik gendong. Gendong orang, naik gendong kita pun boleh. Kita naik gendong orang pun boleh. Gendong perempuan yang haram dikahwini, mahram lah, mahram. Boleh gendong. Perempuan nak gendong lelaki pun boleh. Ada di zaman sahabat dulu pun ada, dia gendong. Lelaki nak gendong perempuan pun boleh. Mana ini dari segi kenderaan yang macam ni lah, unta ni, dalam keadaan macam tu. Kalau kereta lebih-lebih lagi lah bolehnya. Perempuan boleh bawa kereta sebelah dia orang lelaki duduk, tak ada jadi masalah. Tak ada jadi masalah. Terutama kalau dalam keadaan dia tidak mampu, letih ke, sakit ke, apa ke, naik gendong motor tu lebih-lebih lagi lah bolehnya dalam keadaan tu. Naik kereta tu lebih-lebih lagi lah. Kalau naik unta ni pun boleh. Tapi di sini cerita ni, cerita gendong lelaki dengan lelaki. Hak cerita perempuan gendong tu dalam hadis lain lah, dalam hadis lain. Baru ni pun kita sudah jumpa dah sebahagiannya. Perempuan naik gendong orang lelaki tu jumpa dah. Iaitu Aisyah naik gendong itu apa? Abdul Rahman, adik-beradik dia nak pergi buat umrah. Tu kita sudah jumpa dah. Yang kedua, faedah yang Imam Nawawi sebut ni, iaitu harus mendengar suara ajnabiyah, yakni perempuan asing. Perempuan asing itu maksudnya yang boleh menikah lah dengan kita pada ketika perlu, dalam istifta, dalam bertanya masalah, begitu juga dalam muamalah, urusan berniaga ke, urusan pejabat ke, urusan apakah, wa ghairi zalik, dan selain daripada tu, urusan lah hak perlu, boleh dengar suara perempuan. Dan suara perempuan, suara itu semata-mata bukan aurat. Tak boleh tu kerana ada sebab luaran, sebab lain. Kalau semata-mata suara dan ada keperluan, tak apa. Bahkan isteri-isteri Nabi SAW yang disuruh berhijab itu, disuruh berhijab, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila kamu nak minta dengan isteri-isteri Nabi itu sesuatu benda, maka mintalah dari balik tabir. Minta dari balik tabir. Itu disuruh, jelas dalam Quran disuruh isteri Nabi itu pakai tabir. Walaupun begitu, tidak ada ayat ataupun hadis yang melarang. Bahkan selepas Nabi SAW wafat pun ada lagi tabi'in yang pergi belajar dengan isteri-isteri Nabi itu, dia dengar suara, tak ada apa, suara boleh, tak ada jadi masalah. Itu kepada isteri Nabi SAW yang jelas diperintahkan supaya berhijab itu. Tapi kalau perempuan lain jadi cikgu misalnya, jadi cikgu, kalau tidak berhijab pun, tidak berhijab dengan arti hijab muka ni, hijab hak wajib tu, tentu dah tu tak ada masalah dah tu, tak ada timbul dah. Hak tudung kepala ke apa tu jelas dah tu. Ni kalau sekadar muka dengan tangan nak mengajar, kalau tidak tak nampak mulut tu sebut tu. Macam mana? Terutama kalau belajar bahasa ke apa ke, sebutan tu lagu mana? Seperti ni juga boleh. Boleh. Tidak orang kata jadi kurang ke, turun darjat dia ke, maqam dia ke, tidak. Boleh. Bahkan perlu. Begitu juga tok guru Quran ngajar Quran. Tok guru tu perempuan boleh. Terutama kalau yang belajar tu budak-budak lah. Kalau orang tua apa, boleh duduk dalam batas yang munasabah lah, boleh, tidak salah. Tak apa. Dia suara itu tidak aurat. Hak setara hak isteri Nabi yang disuruh berhijab tu pun suara dia tidak. Cumanya dalam ayat Quran disebut fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan suara tu kena jagalah. Janganlah manja-manja, kecek tu dengan orang lelaki. Itu tak boleh lah. Itu sudah diajar dah cara kaedah dia. Kalau buat lagu tu, boleh jadi orang-orang yang hati tak betul tu dia jadi lagu lain. Itu kepada isteri Nabi SAW diajarkan begitu.
untuk orang lain pun lagu tu juga. Maknanya kena secara biasalah. Ada juga orang tu setengah-setengah tu oleh kerana tak sewi suara tu lunak sangat, dia jadi kasar pula kecap. Tidak lagu tu. Tidak suruh lagu tu. Biasalah, kecap biasa. Saya enggak kasar tak senyum ke orang. Sedangkan dia bekerja, dia bermuamalah dengan orang, tak boleh. Biasa. Lepas tu kalau lah dia tu nak naik nafsu, nak naik apa, itu hal dia. Sebab dia suruh, dia lagu tu. Itu hal dia. Orang perempuan sekat tu ya hal dia. Kalau nak kira, tidak duduk gini pun, kalau khayal pun nak juga nafsu, tak ada depan apa. Itu silap dia sendiri. Ini kedudukannya. Harus mendengar suara perempuan ajnabi dalam masalah istifta, muamalah dan selainnya, dalam perkara-perkara yang perlu lah. Selain daripada itu, bukan hak dua tu saja, selain daripada itu. Yang ketiga, haram memandang kepada ajnabiyah. Ini setengah ulama mengatakan secara umum haram. Kalau ke perempuan lain tak boleh tengok. Bukan isteri Nabi SAW saja, perempuan lain pun tak boleh tengok. Tak boleh tengok ni. Kalau hak selain daripada muka dan tangan, tentu sekali dah tak boleh tengok. Maknanya bila kata tak boleh tengok, tengok muka dan tangan pun tak boleh. Sebab itulah setengah-setengah ulama tu dia pegang tak boleh belakang tengok. Maka dia pegang dengan hak ni lah, tak boleh. Tapi kebanyakan ulama dia kaitkan tak boleh tengok ni dalam keadaan lagu mana. Dalam keadaan tengok tidak molek lah, dengan perasaan yang tidak molek. Jadi kalau kita tu, kita tahulah diri kita sendiri, kita tengok tu molek ke tidak molek. Kalau tak molek, tak boleh tengok dah lah. Pada kita haram dah lah. Walaupun asalnya boleh. Kepada orang yang kata boleh tu pun, dia dengan kait juga. Tidak kata dengan penuh nafsu pun boleh juga tengok. Siapa dia kata lagu tu tak ada. Kalau semata-mata tengok, tidak ada nafsu, biasa. Kalau ada terlintas sikit-sikit itu tak kira tak apa lagi. Sebab apa? Kita tengok pada hadis-hadis yang lain banyak. Nabi SAW sendiri tengok sahabiah dia berkecek. Bukan dia saja, sahabat-sahabat lain pun kena ini isteri orang tu, ni orang ni kena. Menunjukkan boleh tengok dalam keadaan biasa. Kalau tak boleh tengok ni kalau kita perhati di sini, ni orang muda ni, Fadal ini, ni pun tengok perempuan tu pun muda juga. Dalam keadaan tu kita kena kawal, kena jaga. Tetapi asasnya semata-mata tengok perempuan itu tak apa. Kecuali tak boleh tu kalau ada sebab-sebab lain. Tengok tu pula hak mana hak boleh tengok lah. Ma zahara minha. Hak dalam Quran kata ma zahara minha. Ma zahara minha ni muka dan tangan dan kaki. Mengikut sebahagian ulamanya kaki pun tak apa. Hak mana perlu. Yang keempatnya, menghilangkan kemungkaran dengan tangan, dengan kuasa bagi orang yang mampu. Macam di sini Nabi SAW tengok Fadal ni telah membuat sesuatu yang mungkar, duk tengok tak molek lah kira-kira tu. Nabi SAW tahu, dia pusing muka tu suruh tengok alah kelai. Ini bermakna tak boleh kita biarkan sesuatu kemungkaran itu. Setakat mana kemampuan kita kena buat. Kalau kita boleh buat dengan tangan, yang ini dengan kuasa kita, itulah yang terbaik. Kalau tidak pun dengan ucapan, seperti yang kita sudah maklum lah dalam masalah mencegah mungkar itu, peringkat-peringkat dia. Nabi SAW pun pusing muka dia. Di sini tak ada cerita dia tak sebut. Akhir sekalinya Fadal ni nikah dengan perempuan ini juga, jadi nikah. Itu ceritanya. Jadi bini dia kemudian pun. Lagu tu lah nak boleh jadi bini ni, tengok dulu, jatuh hati kita kata. Lepas tu jadi nikah. Kalau tak tengok payah juga kita. Yang kelimanya, harus niabah, yakni wakil dalam haji. Harus wakil dalam haji, ganti. Maknanya orang lain buat kerja bagi pihak orang lain haji. Bagi pihak siapa dia ajiz al-ma'yus minhu biharam atau zamanah atau maut. Bagi pihak orang yang lemah, yang mana tidak ada harapan dah akan sembuh
Dia tu tua terlajak, tak akan jadi muda dah kalau tua. Ataupun sakit tu sakit lama benar dah, kira-kiranya tak ada harapan dah lah. Ataupun kerana mati, boleh orang lain buat kerja haji bagi orang-orang tadi. Ini secara umum lagi, ada khilaf lagi di sini. Yang keenamnya, harus orang perempuan buat kerja haji bagi pihak orang lelaki. Boleh. Hak nak jadi wakil saat ni orang perempuan, boleh. Tidak kata kalau orang lelaki kena orang lelaki buat, orang perempuan tak boleh buat. Atau orang perempuan kena orang perempuan juga buat bagi pihak dia, orang lelaki tak boleh. Tidak, boleh belaka. Kok tu kok ni boleh. Ini pun ada juga khilaf, nanti akan kita sebutkan. Itu yang keenam. Yang ketujuhnya, pengajaran daripada hadis ini, iaitu buat baik kepada dua ibu bapa. Buat baik kepada dua ibu bapa. Yang ni perempuan ni tanya macam mana ayah dia tak boleh buat, dia fikir untuk ayah dia. Dan Nabi SAW kata boleh untuk dua ibu bapa ni. Boleh sangatlah nak buat tu. Kita patut buatlah bahkan untuk dua ibu bapa kita. Hak hidup lagi, hak sudah mati ke, hak lagu mana pun kita kena moleklah kita buat. Baik dengan dua ibu bapa kita, baik dengan dua ibu bapa kita selepas mati tu lagu mana? Dengan cara kita hubungi sahabat andai dia, orang-orang yang dia sayang, orang-orang yang dia mesra selalu pergi mari, kita sambung. Itu di antaranya. Itu orang panggil buat baik dengan dua ibu bapa juga selepas mati. Ataupun kita buat baik pada dua ibu bapa selepas mati lagu mana? Iaitu kita buat molek lah, kita buat amal ibadat, kita buat hidup dengan cara yang baik. Dengan sendirinya pahala itu akan sampai kepada dia. Dengan sendirinya pahala itu akan sampai kepada dia. Dengan kita buat baik saja, niat kau tak niat kau, boleh kepada dia. Itu hak selepas mati. Kalau hak sebelum mati itu kita maklum dah lah. Iaitu bayar hutang dia ke, kalau hak dia mati dah. Kalau hak tidak mati pun dia ada hutang, kita tolong bayar. Itu buat baik. Khidmat pada dia, nafkah bagi belanja dia, dan buat haji bagi pihak kedua-duanya, dan selain daripada itu. Itu termasuk dalam buat baik pada dua ibu bapa. Yang ke-8nya, wajib haji kepada orang yang tidak mampu. Dia sendiri itu dari segi tubuhnya tidak mampu, tetapi mampu kalau orang lain buat. Yang ni pitih ada, kenderaan ada, cuma dia sendiri tak boleh pergi. Maknanya dia ada zat dan rahilah. Zat itu ada bekal, ada kemampuan, keuangannya cukup. Dan rahilah, yang ni kenderaan dia tu ada. Maka wajiblah. Mustati' bi ghairihi, tapi mampu dengan orang lain seperti anak ke. Inilah mazhab kita, mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi. Kerana apa? Kerana perempuan itu tanya, dia kata adrakat faridatul haji syaikhan kabiran la yastati' an yathbuta 'ala ar-rahilah. Perempuan itu kata fardu haji ni sempat dengan ayah saya. Telah wajib ke atas ayah saya dalam keadaan dia ni tua, tak boleh duduk atas kenderaan. Maknanya Nabi SAW tahu dah dia tak boleh mari. Walaupun begitu, Nabi SAW kata boleh buat kerja haji bagi pihak dia. Yang ke-9nya, boleh kita kata haji wada', wa dzalika fi hajjatil wada'. Peristiwa ini berlaku pada haji wada'. Apa makna haji wada'? Yang ni haji perpisahan. Takut-takutlah kita kata tak molek macam doa pula. Biar Nabi SAW tu pergi. Haji wada' tu makna haji selamat tinggal. Memang pun haji tu lepas pada tu tak ada dah Nabi SAW buat haji sekali tu. Itu sebab dikatakan haji perpisahan. Sekali kita tengok, nampaknya ada pula haji yang lain. Dia pernah buat haji yang lain, cuma ni haji yang terakhir. Kalau satu saja haji dia tu, tak payah kata haji perpisahan lah. Kata haji dalam peristiwa haji dia bukan sekali je. Sekali kita tengok, nampak macam haji lain. Ada haji hak lain yang dia sudah buat? Tidak ada jawab. Tidak ada. Walaupun tidak ada, sekali saja boleh kita kata haji wada' dari segi kenyataan. Hak selepas tu memang Nabi SAW mati dan dia tidak buat haji dah.
Dia tak ada buat haji pula selepas pada tu. Sekali tu je. Maknanya haji tu adalah haji perpisahan. Haji selamat tinggal bagi pihak dia lah. Semasa Nabi SAW hidup, adakah dia sendiri kata haji wada? Adakah sahabat guna haji wada? Tidak. Tidak. Ni dia cerita selepas dah. Kita cerita selepas ni molek ke tidak? Takut kita kata tak boleh. Ini macam kita nak pisah dengan Nabi SAW. Macam kita nak dia ucapkan selamat tinggal kepada kita. Macam kita doa lah, tak timbul ada masalah. Itu sudah menjadi kenyataan. Tak apa. Sebab apa? Sahabat-sahabat guna haji wada. Tak apa. Yang ke-10, harus perempuan mengerjakan haji tanpa mahram. Kalau terpelihara keamanan dirinya. Mana kalau aman lah, kalau selamat diri dia tu. Imam Nawawi buat kesimpulan. Sebab apa? Perempuan ni pergi ni, perempuan ni tak ada ayah dia tentu dah tak pergi. Pasal dia pergi, tak ada ayah dalam hadis ni. Nabi SAW pun tak tanya mari dengan siapa dia, mari dengan mahram kah? Kalau tak mari dengan mahram, macam mana? Ingat semua tak boleh mari dengan mari seorang. Dia tak ada kata. Sedangkan ni perlu. Nabi SAW tahu dia seorang. Daripada sinilah ulama yang mengatakan perempuan tu boleh pergi haji sendiri tanpa mahram sekiranya aman. Untuk mencukupkan syarat-syarat aman itu, di antaranya ramai dia pergi orang-orang perempuan bersama dengan perempuan tu, orang ramai-ramai pergi tu, ada pula orang-orang lelakinya yang dapat mengawal keadaan itu, ataupun dia pergi dengan pihak yang diuruskan oleh pihak kerajaan, ada pengawal-pengawal dia, terjaminlah kira-kiranya. Dalam keadaan itu boleh. Ni dalam kitab ni pun dia sebut boleh. Mengikut Imam Nawawi nya boleh sekiranya aman. Hak tak boleh tu kalau tidak aman. Begitu juga mana dalam perjalanan yang lain, hak tidak haji ni pun, nak pergi, kita kata Kedah, nak pergi Merkik, nak pergi sekolah, nak pergi pejabat, nak pergi ke rumah orang tua balik, bawa kereta seorang, boleh kalau aman. Hak tak boleh tu takut bahaya. Kalau ada jarak-jarak sekali, hak bahaya tu, tak kira. Masih lagi terkawal. Polis masih lagi duduk jalan kerja dia. Masyarakat masih lagi baik umumnya. Kita kena tengoklah setara mana. Kalau sudah acak kali kena, lain cerita lah. Tujuan sebenarnya, hak dalam hadis-hadis yang lain disebut tak boleh keluar melainkan dengan mahram, untuk kebaikan perempuan itu sendiri. Bukan makna untuk kontrol perempuan, tak percaya kepada perempuan, anggap perempuan tu jahat. Tidak. Setengah-setengah orang perempuan tu dia salah faham. Dia kata Islam meletakkan orang perempuan ni sebagai orang jahat, tak percaya kepada orang perempuan. Tidak, tak kena tu. Sebenarnya untuk jaga keselamatan dia, untuk kebaikan dia. Kalau dia tengok dari sudut tu, dia akan berasa besar benarlah sumbangan ataupun jasa Islam ni, kebaikan yang Islam bagi untuk dia. Sampai begitu sekali Islam dijaga orang perempuan tu, sehingga diwajibkan kalau orang lelaki pun kena fikir tu, tak boleh buat lupa kepada orang perempuan, tak boleh. Tengok keadaan, kalau tak aman, kena jaga. Sampai begitu sekali agama ni suruh jaga orang perempuan tu kan, istimewa. Apa perlu duk berjual lagi nya untuk pembebasan wanita? Tak ada dah lah. Kalau faham ni, pembebasan wanita tu dalam masyarakat lain, masyarakat Islam sudah cukup dah. Tetapi kadang-kadang keliru dia kata lagu saat ni lah. Inilah mazhab kita, kata Imam Nawawi, dan mazhab jumhur ulama. Boleh orang perempuan pergi haji tanpa mahram kalau aman. Kalau pergi haji tu jauh, kalau di rumah kita dekat-dekat ni boleh kalau aman. Setengah-setengah orang tu dia kata tak boleh. Bini dia pegang hadis, akan datang kita akan jumpa hadis, bab akan datang kita akan jumpa, tak boleh. Kalau nak pergi berjalan sejauh ni tak boleh, kena pergi dengan suami, kena pergi dengan mahram. Akhirnya susah dia sendiri. Kita kena tengok juga keadaan semasa tu, kalau susah diri sendiri nak apa? Sebab itulah pada
perhatian lah, pengamatan lah. Mana kalau sesuatu fahaman tu kalau kita bawa, walaupun ada pendapat ulama, tidak nafi hak tu, tapi kena tengoklah hak sesuai hak mana. Kalau benda tu tidak sesuai dengan kenyataan, lambat laun orang akan tinggal, orang tak akan pakai. Orang tak akan pakai. Dia kena realiti masyarakat tu. Realiti masyarakat. Bayangkan kalau hak ni pergi kerja sana, kalau kita kata dalam masyarakat yang bekerja, suami isteri bekerja, hak ni kena pergi sana, ni kena sini, tak boleh pergi sini, kita kena pergi atas. Hai, susah je. Macam mana kalau lagu tu? Tanpa kita melihat apa maksud sebenarnya. Sebab tu agama ni tak boleh tengok dari segi zahir gitu saja. Kena tengok maksud dia. Apabila kita tengok maksud dia, baru faham. Penat benar lah lagu tu. Kalau lagu tu dia nak pergi ambil anak sendiri pun tak boleh. Kena gitu aja pergi teman. Katakanlah nu pergi atas anak, nu pun duduk rumah orang, nu pergi ngaji sana, nak pergi ambil anak, tak boleh juga. Lepas tu kalau kita persempit lagi, apa ni, sehari semalam perjalanan, sehari perjalanan ada dalam setengah-setengah ada sehari perjalanan mana? Kalau kita berjalan kaki dekat benar, sehari dah berjalan kalau kira jadi payah, susah. Pada anaknya anak tak nampak gitu, ambillah hak mana yang sesuai, yang mudah, memudahkan kita, tidak jadi penat kita orang lelaki ni, tidak jadi penat orang lelaki. Kadang-kadang kita beragama sampai kita bawa perempuan itu kepada suatu keadaan yang membuatkan dia ni tak boleh berdikari, tak boleh nak kerja ke satu, tak reti ke satu. Dah sekolah kita tak pergi dia sekolah, ngaji kita kata tak payah ngaji, rendah-rendah sudahlah ngaji. Akhir sekali kedai dia tak boleh pergi, kita kena pergi. Akhir sekali nak beli benda, orang nak jahit baju pun kena, tak lepas dengan kita. Nak beli jarum, siapa dia suruh pula kata. Kita bawa agama tu yang dalam keadaan menyusahkan. Satu, memundurkan orang perempuan tu, dia pemikiran dia rendah, tak boleh berdikari. Kalau agama apa tak sudah dengan kita. Zaman sekarang ni banyak benar perlu di luar, nak pergi ke bank lah, nak pergi ke sana sini lah. Kalau tak lepas dengan orang lelaki susah. Nak bawa kereta pun tak boleh. Siapa dia suruh lagu tu? Menyusahkan diri sendiri. Kena dia orang lelaki bawa kereta. Ada yang berfahaman begitu. Sebab itu yang kita sebut tu ada. Menyusah diri sendiri. Lepas tu Imam Nawawi sebut pula, dia sebut secara ringkas saja. Imam Malik dan Laith dan Hasan bin Saleh mengatakan seseorang tidak boleh buat kerja haji bagi pihak orang lain. Pula kecuali orang mati yang belum mengerjakan haji Islam, yakni mana haji hak wajib atas dia, tu saja hak boleh. Ada ni kata Qadhi Iyad mengatakan, ada dinukilkan pendapat Imam Nakhai, Ibrahim An-Nakhai dan sebahagian ulama salaf, mereka mengatakan tidak sah haji bagi orang mati, bagi pihak orang mati dan selainnya. Hak mati dah pun tak boleh nak kerja. Pula hak tadi dia rayak satu pendapat, ni dia rayak pendapat lain. Imam Malik kata kalau orang mati boleh, terutama kalau ibu bapa kita, waktu boleh. Tetapi kalau orang lain, kalau orang lain, itu ada beberapa pendapat Imam Malik. Satu pendapat dia kata tak boleh, satu pendapat kalau hakim mati boleh. Imam Malik pun ada beberapa pendapat juga. Tetapi kalau Ibrahim An-Nakhai dan sebahagian ulama salaf, dia kata tak boleh. Hak mati tak boleh, hak tidak mati pun tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis Ibnu Umar, iaitu la yusalli ahadun an ahadin wala yahujju ahadun an ahadin. Dia pegang dengan tu, seseorang tu tidak boleh sembahyang bagi pihak orang lain, tolong sembahyang pada orang lain tak boleh, dalam keadaan lagu mana pun tak boleh. Dan seseorang itu tidak boleh buat kerja haji bagi pihak orang lain. Dia pegang tu, umum hadis itu, dia tidak cerita semasa hidup kau, selepas mati kau tak ada. Lepas tu ni lagu mana? Ni dia kata khusus untuk perempuan ni saja. Itulah jawapan dia. Hadis ini khusus untuk perempuan ni saja, tidak boleh kita bawa pada hak lain. Kalau hak lain, hadis tu ada, hadis tu sahih juga, kita pakai tu.
Sebab masalah ibadat ni tak boleh nak kerja bagi pihak orang lain, kata dia. Itu kata dia. Kata orang-orang ni lah. Masalah ibadat tak boleh nak apa ni, nak ambil alih orang lain, nak ambil alih, nak jadi wakil kita. Tak boleh. Masalah ibadat. Hak ni pun masalah ibadat. Dan dalam hadis tu sebut semaya sekali dengan haji. Hak ni ini khusus dengan perempuan ni. Khusus dengan perempuan. Itu sah. Di sini dia tidak sebut pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata boleh buat kerja haji bagi orang yang sudah mati, hak wajib atas dia. Sudah wajib, sudah kena dah fardu haji tu ke atas dia. Boleh kalau hak lagu tu. Kalau hak sudah mati dan sudah wajib atas dia, serupa dengan Imam Malik juga. Kalau hak masih hidup lagi, ni macam kes ni, dia kata haji tu haji sunat, jadi sunat. Walaupun perempuan ni tak kata fardu haji telah wajib dah ke atas ayah dia, kira-kiranya, tapi ayah dia ni tua sangat, tak boleh duduk atas kenderaan. Nabi SAW kata buat haji. Buat haji ni pasal Nabi SAW nampak perempuan ni begitu ambil berat tentang ayah dia, maka Nabi SAW suruh buat haji. Tapi haji tu sebagai haji sunat, bukan fardu. Sebab apa? Tidak ada fardu dah lah, kata dia. Kita tidak boleh utamakan hadis daripada Quran, kata dia. Sebab itu Imam Malik pun dia salah satu pegangannya waktu lah, walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maknanya manusia berkewajipan pergi Baitullah bagi orang yang mampu pergi. Ini dia tidak mampu. Tidak mampu. Kalau dia ada duit, ada anak, ada apa-apa, kewajipan dia atas individu, atas diri dia. Bila sudah tidak mampu ni, apa dia? Termasuklah ada duit, termasuklah ada kenderaan, termasuklah mampu dia tu sendiri nak buat kerja. Kalau pun ada kenderaan, ada duit pun, kalau dia tidak mampu, tidak wajib. Pasti Nabi suruh juga. Suruh ni sunat. Dan nampak sungguh sangat. Dia kata sunat. Supaya dia kata seseorang tu kalau dia sakit, doktor kata tak boleh ambil air semaya, tak boleh. Kalau ambil air semaya jadi lembek, jadi lumpuh. Kamu kalau ambil air semaya, ada air ada, bukan tak ada air. Falam tajidu ma'an, tak ada, kamu tidak mendapati air. Dalam Quran sebut tidak mendapati air, itu maksudnya lagu mana? Tak ada air ke, atau air ada tapi kita tak boleh guna. Termasuk juga kalau air ada pun kita tak boleh guna, tidak mampu juga, kita kena tayamum juga. Tidak, nanti tak ada air, supaya juga ni. Walaupun ada piti, walaupun ada kenderaan, tapi tubuh tidak mampu. Tak cukup syarat. Tak cukup syarat, kata dia. Bila tak cukup syarat, tidak wajib lah atas dia. Bila tidak wajib atas dia, apa yang Nabi suruh dia buat haji juga? Maknanya sunat je lah, tidak tarah wajib lah. Tidak tarah wajib. Kalau nak buat sunat boleh. Buat apa? Ya tuan diri tidak wajib. Orang lain boleh nak buat bagi pihak dia hak wajib. Dan dia tidak wajib atas dia. Tak ada dalam hak wajib tu. Kalau ada pun tahap sunat sajalah. Kau tu dia bagi. Sedap juga tu cara dia tu. Sedap juga. Hadis ni dia takwil lagu tadi lah. Haji tu sebagai haji sunat. Lepas tu perempuan tu tahu kah? Ikut dia lah, tahu tak tahu pun ikut dia pada akhir haji. Yang kedua dia kata dia haji ni dia nak boleh buat bagi pihak orang lain, dia diri buat dah kah? Dia diri. Dia ni baru duduk nak buat haji, dia tanya boleh ke haji? Boleh ke saya buat? Nabi SAW, boleh ke ayah saya ni sudah wajib dah haji, dia tidak mampu duduk. Nabi SAW kata buat haji. Boleh ke? Sedangkan ulama-ulama Syafi'i sendiri dia kata tak boleh. Kalau dia tidak buat kerja haji lagi, dia tak boleh nak buat haji ke orang lain. Lepas tu ni boleh ni, Nabi SAW kata buatlah haji lah ke mana. Tentu sekali tidak fardu, kata dia. Tentu sekali tidak fardu. Tetapi pihak Syafi'i ni jawab pula, bukan Syafi'i sendiri, orang-orang ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i lah, dia kata dak, dia kata hak ni ketika mana ni, dia tanya ni ketika mana, biar jelas dulu. Fadhal ni naik gendong Nabi ni ketika mana? Sebelum wukuf kau selepas wukuf? Ni ketika mana? Jelas kalau kita tengok sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah dia naik gendong ni ketika daripada Muzdalifah ke Mina. Maknanya selepas daripada wukuf. Wukuf tu hak paling penting. Al-Hajju Arafah.
Mana dia sudah buat haji dah. Nak mana Nabi jelas dah. Dia sudah buat. Kalau dia nak buat boleh. Apabila buat tu. Bila? Dah tahu tu tak ada, dah lepas dah. Nak buat ke mana? Lepas dah. Setengah ulama kata boleh. Dia boleh buat pula. Boleh buat lah ke mana? Tahun depan. Dia kata tahun depan. Semula boleh buat. Dia kata. Dia mau tu kata, tak pernah sabar. Buat lagu mana? Dah sudah selesai dah haji ni. Dia sendiri pun selesai dah. Nak wukuf lagu mana je? Dah sudah selesai. 9 hari bulan dah lepas dah. Tak ada dah ni. Bermakna tak timbul, tak boleh nak pegang ni. Tak boleh nak pegang, tak kemah kata dia. Kalau ia apa sunat? Sunat saja. Kalau boleh buat. Kalau boleh buat pun tahun depan. Cuma perempuan ni tanya, boleh. Ada Nabi SAW kata buat haji. Tentu sekali lah. Bukan sekarang. Kalau sekarang dia tak boleh dah. Kena akan datang. Tu tak payah cerita. Sebab tak boleh dah. Habis dah tempoh dia. Masa dia habis dah. Tak payah cerita lah. Kamu tak boleh buat kau sekarang. Dia maklum dah. Tak payah cerita. Jadi Imam Malik pun kata lagu tu juga. Dia kata tidak wajib ni atas dia. Tidak wajib. Tak boleh nak buat kerja haji bagi orang yang sakit. Hak lagu ni tak boleh. Imam Malik kata tak boleh. Kecuali hak mati. Sakit belah mana? Walaupun kita kata tak ada harapan nak sembuh, tak boleh. Dia masih ada lagi. Dia masih ada lagi. Hak ni dia banyak takwilan seperti yang kita sebut tadi lah. Sebab tu mereka tak sepakai. Tak sejadikan hadis ini sebagai asas. Tetapi bagi orang yang terima hak ni, dia jadikan hak ni sebagai asas. Seperti Imam Syafi'i. Hak ni asas dia. Hak lain tu dia takwil. Hak lain tu, itu Ibnu Umar. Kata dia asar Ibnu Umar. Dia kata orang lain tak boleh sembahyang bagi pihak orang lain, tak boleh buat haji bagi pihak orang lain. Itu asar Ibnu Umar. Tak boleh nak lawan hak ni hadis Nabi. Satu. Yang kedua, itu boleh takwil lagi. Hak tak boleh buat haji tu dalam keadaan lagu mana? Tak boleh buat haji tu dalam keadaan segar mega ke tu. Dia nak. Tu tak boleh. Cuma bagi pihak sana tadi dia kata, kalau lagu tu sembahyang ketika segar saja tak boleh. Kalau ketika sakit boleh. Dia kata, takkan lagu tu. Ayat sama tu dalam ayat tu juga. Dengan sebab tu kata dia tak boleh. Kita jadikan hak tu sebagai asas. Hak ni tidak asas. Ini masalah khilaf tu. Khilaf ulama ni kadang-kadang apa? Sebab hak ni dia jadikan hadis ini sebagai asas. Hak ni pula tidak. Dia kata tak boleh jadi asas. Sebab apa? Banyak perkara dalam tu yang tidak jelas. Kena jadikan hak ni sebagai asas. Itu sebab di antara punca khilaf di antara ulama. Lepas tu tak apa kalau tak apa. Masing-masing lah. Inilah ijtihad. Itu masalah yang kedua tadi kita sudah sebut dah sikit, cuma tak panjang. Iaitu kalau orang tu dia tidak buat kerja haji lagi, bolehkah dia buat haji bagi pihak orang lain? Tu khilaf juga. Kalau kita tengok zahir hadis ini, bagi orang yang mengatakan boleh, dia pegang dengan hadis ni. Nabi SAW tak tanya dia, mu buat adakah haji? Dia kata buatlah haji bagi pihak ayah kamu. Kalaulah tak boleh buat kerja haji bagi pihak orang lain, sedangkan dia tu belum buat kerja haji lagi, tentu Nabi tanya, kamu buat adakah haji dulu? Dia tidak tanya. Bila dia tidak tanya, menunjukkan bolehlah tu, ada keluasan. Sebab itu Imam Abu Hanifah kata boleh. Imam Abu Hanifah kata boleh. Cuma makruh, khilaf aula. Ada dalam mazhab dia kata makruh, ada pula mengatakan khilaf aula. Tapi sah boleh. Buat kerja haji bagi pihak orang lain sedangkan dia belum lagi buat. Dia pegang dengan hak ni pula dia pegang. Tadi dia tidak pegang hadis ni. Maknanya ulama ni kadang-kadang satu hadis tu setengah perkara dia tidak pegang, setengah perkara dia pegang dalam hadis yang sama. Sebab apa? Sebab hadis itu sahih sanad dia. Cuma dalam beberapa perkara dalam matan itu hak ni dia kata tak boleh pasal bercanggah dengan hak ni. Mengikut ijtihad dia. Tapi hak ni tak apa, boleh terima. Biasa tu. Bukan Imam Abu Hanifah saja, imam mana-mana pun lagu tu. Hadis yang sama. Dalam masalah, setengah masalah dia tak terima hadis. Tapi dalam masalah yang lain, hadis tu juga dipakai. Misalnya di sini dia pakai hadis. Orang lain kata tak boleh tu,
Ini tak boleh jadi dalil, kata dia. Bagi pihak Imam Syafi'i tak boleh jadi dalil hadis ni. Sebab apa? Sebab hak tadi lah, seperti kita sebut tadi, perempuan itu sudah selesai dah kerja haji itu, selepas dah tu wukuf gapo. Hak ni daripada Muzdalifah ke Mina, maknanya dia sudah buat haji dah. Sebab itu Nabi SAW kata boleh buatlah haji, walaupun tidak tahu tu, tahu lain pun, maknanya dia sudah buat dah. Sebab itu Nabi SAW kata kamu boleh buat, sebab dia sudah buat dah, jelas dah. Jadi dalam hadis ini kita pakai perempuan ini sudah buat haji dah. Dia pakai gitu. Sebab itu Nabi SAW suruh dia buat haji, boleh lah. Lepas pada tu dia pegang dengan hadis lain pula dalam Abu Daud. Ada satu orang tu dia ucap talbiyah, labbaika an Syubrumah. Labbaika an Syubrumah, yang ni dia nak buat kerja haji ni bagi pihak Syubrumah. Nabi SAW tanya dia, siapa Syubrumah? Dia pun kata adik-adik dia, ataupun syak perawi, dia kata jiran dia. Nabi SAW kata, kamu buat haji kamu dulu, lepas tu baru buat haji kepada Syubrumah. Ni pegangan. Ia mengatakan tak boleh, kena buat haji sendiri dulu, lepas tu baru boleh buat haji untuk orang lain. Itu dalil dia. Tetapi puak-puak nu pula kata tak boleh. Hadis itu hadis ma'lul, kata dia. Ada ilat hadis itu. Dan hadis itu hadis muttarik, tak boleh jadi hujah, kata dia. Pula itulah benarnya. Ya, jadi ulama ni khilaf dia banyak berkait dengan hadis juga. Jadi ulama-ulama mujtahidin ini dia orang-orang yang alim tentang hadis juga. Dia tengok dari segi hadis ni tak boleh pakai, orang lain nak pakai ikut dia lah, kebebasan ada. Dia kata boleh buat dalil, hak ni kata tak boleh. Sebab apa? Gini. Itu mauquf, kata dia. Hadis itu mauquf kepada Ibnu Abbas, bukan marfu'. Lebih kuat tu. Lepas tu ittiraq pula banyak perkara. Tak boleh jadi dalil. Lepas tu dia kata ini juga satu riwayat daripada Imam Malik. Imam Nawawi kata, ni Nakhai dan sebahagian salaf kata tak boleh buat kerja haji bagi pihak orang yang sudah mati dan hak tidak mati tak boleh. Imam Malik pun ada juga satu riwayat daripada dia, hak mati dah pun tak boleh, hak hidup pun tak boleh. Tetapi dalam riwayat hak masyhur daripada Imam Malik, kalau hak mati dah boleh. Ada dua pendapat lah. Hak pendapat ni, pendapat Imam Malik kata walaupun orang tu wasiat pun tak boleh, tak terpakai wasiat dia. Tak boleh. Dia kata kalau dia mati, biar orang buat haji lah, bagi pihak dia upah haji lah, tak jadi juga, tak boleh. Ini pendapat Imam Malik, satu pendapat. Satu lagi pendapat dia kata boleh, terutama dua ibu bapa. Syafi'i dan jumhur mengatakan harus buat haji bagi pihak orang yang sudah mati, sama ada haji fardu dia ataupun haji nazar. Hak dia bernazar, dia tak ada nak buat, boleh upah haji bagi pihak orang itu, kerana haji nazar dia, sama ada dia wasiat atau tidak wasiat. Boleh. Wa yujzi'u anhu, dan sah, jadilah. Kira jadi bagi pihak dia kalau ada sesiapa yang buat. Tidak mesti anak dia, siapa-siapa boleh. Tidak mesti anak dia. Mengikut mazhab Syafi'inya, hak ni hak wajib, kata wajib ni wajib dalam tarikah dia. Ni satu pendapat, bukan mazhab Syafi'i semua pendapat Syafi'i juga, tak juga. Satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, iaitu wajib dalam tarikah dia. Dalam tarikah dia. Dulu anak pun tak faham juga. Orang pergi pejabat tanah kata terekah dah kau. Terekah. Rupanya tarikah ni. Baru dia mikir-mikir, tarikah. Tarikah ni peninggalan si mati tu. Harta peninggalan dia tu tarikah. Jadi kata dia di sini, mazhab Syafi'i dan selainnya, mana ada ya seumpama ini, wajib dalam tarikahnya. Mana kalau seorang tu meninggalkan harta, dia mati ada meninggalkan harta, dia kira dia terhutang juga. Mana kena selesai hutang dan wasiat dia. Ni hutang dengan Tuhan, mana kena ambil lah. Boleh ambil daripada harta dia tu, tak boleh kita kata nak bagi selalu kepada pewaris-pewaris dia tu, tak boleh. Kena selesaikan ni hutang-hutang dia dulu.
Seperti dalam Quran sebutlah min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Selepas diselesaikan wasiat hak dia bagi, dan selepas diselesaikan hutang, dan hak ni hutang dengan Allah, fadainullahi ahaqqu apa ni, itulah hadis tu, ahaqqu an yuwaffaka ataupun an yu'addab, gitulah, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Apa ni, hutang Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih patut disempurnakan, lebih patut. Mana kalau orang lain kita kena bayar hutang dia, hutang Allah Subhanahu Wa Taala dia pegang dengan hadis tu lah. Sebab tu hal ni lebih patut kita jaga lah, mengikut mazhab Syafi'i. Mengikut mazhab Syafi'i. Tetapi kalau mazhab Hanafi ke apa, tidak. Tidak. Orang nak buat haji boleh bagi pihak dia, tapi nak kata wajib daripada tarekah dia tu tidak. Tidak. Begitu juga Imam Malik, kalau nak buat boleh, tapi nak kata ambil daripada tarekah dia tu tidak. Sukarela ataupun anak dia dengan duit dia sendiri, dia nak upah haji, boleh lah, lagu tu. Nak upah ni, dalam mazhab Syafi'i dia kata harus juga bagi orang yang tidak mampu, dia minta orang lain buat haji tatawwu', haji sunat. Haji fardu boleh, haji sunat lagilah boleh. Haji sunat boleh. Harus bagi orang yang tidak mampu, maknanya ganti orang lain lah, maknanya suruh orang lain buat bagi pihak dia tu. Mana haji sunat. Dan sepakat ulama mengatakan harus orang perempuan buat kerja haji bagi pihak orang lelaki, seperti dalam hadis ni, kecuali Hasan bin Salih, dia larang, dia kata tak boleh. Begitu juga orang yang mengatakan tak boleh apa ni, upah haji ataupun ganti orang lain, ganti buat kerja haji, bagi mereka ni pun kata tak boleh juga. Bagi mereka ni tidak nanti orang perempuan, kalau orang lelaki pun tak boleh. Sebab pendapat tadi, pendapat Nakhai tadi, dia kata tak boleh. Orang sudah mati dah, kau belum mati kita nak buat kerja haji bagi pihak dia, tak boleh. Sakit kalau lagu mana tak boleh. Kalau lagu tu dah tak boleh, tidak nanti perempuan, lelaki pun tak boleh belakang lah, perempuan pun tak boleh. Tapi bagi orang yang kata boleh, perempuan boleh juga buat kerja haji bagi pihak orang lelaki, boleh. Sebab apa ni Hasan bin Salih dan orang-orang yang sependapat dengan dia mengatakan tak boleh orang perempuan? Sebab orang perempuan ni buat kerja haji, kata dia tak serupa dengan orang lelaki. Dari segi orang lelaki tak boleh pakai hak berjahit, dia lain. Orang lelaki tak boleh tudung kepala, dia lain. Hukum dia tak serupa. Banyak kau tidak serupa dalam buat kerja haji tu. Maka tak bolehlah dia nak ganti orang lelaki. Itu dari segi kiasnya. Tetapi jumhur ulama kata tak boleh. Kias tak boleh pakai. Itu pasal apa? Hadis ni ada. Hadis. Kita tak boleh utamakan kias daripada hadis. Dalam hadis ni boleh gitu. Kemudian masalah ganti-ganti ni mengikut ulamanya, terutama dalam mazhab Hanafi, dia ada bagi masalah ibadat ni. Ibadat ni ada 3 macam. Ibadat orang panggil apa ni, badaniyah mahdhah. Ibadat yang berkait dengan tubuh badan kita semata-mata. Lagi ibadat maliyah mahdhah. Ibadat yang berkait dengan harta benda semata-mata. Yang ketiga ibadat murakkabah, orang panggil ibadat yang bercampur di antara 2 perkara, di antara tubuh dan harta benda. Semaya itu ibadat badaniyah mahdhah. Contoh ibadat yang berkait dengan tubuh semata-mata. Hak ni tak boleh ganti. Sakit ke, lepas mati ke, semasa hidup ke, semasa segar, tak boleh orang lain semaya bagi pihak orang lain, tak boleh. Sebab apa? Sebab ini termasuk dalam ibadat badaniyah mahdhah. Kalau dalam ibadat maliyah mahdhah, ibadat ni berkait dengan harta benda semata-mata, macam zakat dan yang seumpama itulah.
Sedekah kau kita kata. Sedekah, ibadat berkait dengan harta juga. Itu berkait dengan harta semata-mata. Tak ada penak tubuh kita kalau kita tak gerak pun boleh. Kecek mulut. Oh ya, abui pitih kau. Boleh. Kalau nak suruh orang lain buat, nak suruh orang lain bayar zakat. So, semua sepakat ulama kata boleh. Hak ni, semua sepakat. Sepakat hak ni dalam masalah ni. Kalau ibadat maliyah mahdah, boleh kita wakilkan kepada orang lain. Orang lain boleh ganti kita. Kita segar lagi pun. Kita segar lagi pun. Usah kalau kita sakit. Kalau kita tak sakit pun boleh. Sah. Laku. Yang ketiga tadi, yang ketiga ni tengok keadaan. Ibadah hak bercampur tadi. Macam ibadah haji. Dia sebahagiannya badaniyah, sebahagiannya maliyah. Hak badaniyah ni lagu mana? Tubuh kita lah pergi kan, pergi ke Mekah berkait dengan tubuh kita. Maliyah nak boleh pergi tu kena belanja, cukup belanja, cukup makan ke apa semua, ada kenderaan tu berkait dengan harta benda. Dalam kes macam ni, ulama mengatakan kalau dia perhati daripada hadis-hadis tu, kesimpulan yang dibuat. Ni kesimpulan yang dibuat. Dia perhati kalau macam ni Nabi SAW baru benar apabila tuan asal tu tidak mampu, baru boleh ganti. Kalau tuan asal tu mampu, tak boleh. Selagi mampu, tak boleh. Dia kena begitu, tak boleh nak ganti. Kalau dia segar mega, sehat, dia ada duit banyak, nak suruh orang lain tolong buat, dia malah pergi semua. Tak boleh. Dia mesti kena pergi. Wajib atas dia. Wajib atas dia, atas diri dia, atas tubuh dia. Tetapi kalau dia tidak mampu kerana sakit atau kerana mati, tak ada lah. Maka dalam keadaan itu boleh orang lain kan. Ni kalau dalam masalah ibadah murakabah tadi, ibadat yang terdiri daripada harta benda, berkait dengan harta benda dan berkait dengan tubuh, dua sekali. Ni kalau kita perhati kesimpulan yang dibuat oleh ulama ni, memang kemahlah hasil kajian dia perhati, nampaknya gitu. Begitu juga kalau ibadat badaniyah, ngatik misalnya, kita kata kita nak pahala, suruh orang lain ngatik bagi pihak kita, boleh ke pahala kita? Tak boleh. Sebab apa? Tu ibadat badaniyah mahdah, tak ada kait dengan harta benda ke apa tu. Kita nak pahala, kita nak suruh dia semaya, kita tak boleh. Tidak semaya pun, suruh dia ngatik, suruh dia baca Quran, lepas tu pahala nak kita, tak boleh. Itulah sebab ulama mengatakan kalau tak boleh semasa hidup, selepas mati pun tak boleh support. Kalau semasa hidup pun tak boleh pahala, selepas mati pun tak boleh. Hak berkait dengan ibadat apa ni, badaniyah tadi, tak boleh. Situ dia pegang, dia ambil daripada kaedah tadi. Tapi kalau ibadat maliyah, sedekah kau gapo kau, niat nak beri pahala, ya ada khilaf lagi lah. Ada khilaf lagi. Walaupun kita sudah bincang dah dulu, tapi benda ni benda khilaf. Ada lagi khilaf yang mengatakan boleh kalau ibadat maliyah. Kita boleh nak kira pahala, nak beri pahala, masih khilaf. Walaupun pendapat ulama masing-masing ni kata tak boleh berlaku. Itu pendapat lah, pendapat. Bagi dia hak ni lebih kuat, itu masing-masing lah pendapat. Gitu kedudukan. Tapi kalau ibadat badaniyah, tapi setengah ulama dia kata semua ibadat boleh berlaku. Ibadat badaniyah pun pahala dia masa hidup tak boleh, lepas mati boleh, kata dia. Sebab apa? Kes mati ni banyak perkara beza, kata dia. Sebab itu dia kata kalau ngaji Quran pun boleh. Dia ambil situ lah. Dia buat perkiraan tadi, kias lah, berdasarkan kias. Tapi kalau kita tanya adakah zaman Nabi SAW buat, tak boleh rayak. Tak boleh rayak, tak ada. Tak ada. Cuma dia fikir kalau ibadat ni boleh, ni pun boleh juga lah kira-kira. Dia kata gitu. Hak ni boleh pahala. Apa kalau kita ada pahala, kalau kita nak beri kau, apa salah? Dia kata, tapi itu dari segi nas, dari segi dalil, dari segi amalan Nabi SAW dan sahabat tak ada. Hak ibadat apa dia? Badaniyah tadi. Dan seterusnya bab sah haji kanak-kanak.
Dan pahala orang yang buat kerja haji, yang bawa budak tu buat kerja haji. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan kanak-kanak ni boleh buat kerja haji tu. Sebab tu ana terjemah tadi dua terjemah. Cuba perhati, alihadza hajjun, bolehkah dikerjakan haji untuk dia ni? Bolehkah dibawa dia ni untuk kerja haji? Satu terjemah lagu tu. Satu lagi, sahkah haji bagi dia ni? Sahkah haji? Dua terjemah. Pada terjemahan itulah faham alihadza, adakah sah, ayasihhu lihadza hajjun, ataupun ayajuzu lihadza hajjun. Dua. Kalau dari segi takdir dia, dari segi takdir kalam dia, bolehkah kita nak buat kerja haji untuk budak ni? Nak bawa dia pergi buat kerja haji, bolehkah? Khilaf di sini. Jumhur ulama mengatakan boleh. Sahlah haji, sah haji. Lepas tu dia kena jagalah. Ibu bapa saat ni, penjaga saat ni kena jagalah. Kena pakai ihram dia tu, kena jaga, jangan dia buat apa-apa yang dilarang lah. Orang muhrim melakukannya kena jaga. Tetapi semua mengatakan kalau dia buat salah, katakanlah luruh rambut dia, kau ni garu, kau ni apa ni, pukul binatang, kau apa, adakah kena bayar fidyah? Tidak juga. Imam Abu Hanifah kata tak jadi haji dia tak jadi. Cuma hak dalam hadis ni suruh ni ke dia, Nabi SAW kata boleh tu sebagai latihan, nak sah ni dikira dari segi syarak ni apabila orang tu balik, apabila orang tu berakal, baru kira. Ni budak tak boleh, tak kira. Lepas tu Nabi SAW kata boleh nak pergi, tidak kata tak boleh nak pergi haji, tidak, boleh nak pergi sebagai latihan, kata dia. Seperti puasa je, tidak wajib puasa, dengan arti kalau dia tak puasa tak berdosa. Tapi kalau kita nak suruh dia puasa, boleh sebagai latihan. Mudah-mudahan dengan latihan itu dia terdidik, anak dia ni akan lekat puasa dan akan suka buat ibadat haji dan sebagainya. Maka boleh juga pahala kepada dua ibu bapa yang mengajar dia tu, semata-mata kerana itu. Bukan mana ambil kira sah haji ke apa, tak ada kena-mengena. Sebab apa kata dia? Ibnu Abbas ni Ibnu Abbas sendiri ni yang meriwayatkan ni cerita ni, dia sendiri kata, gapo dia dalam riwayat yang dikemukakan oleh Imam Tahawi, iaitu ayyuma ghulamin hajja bihi ahluhu thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Orang lain pun kata lagu tu juga. Mana-mana kanak-kanak yang dibawa oleh keluarga dia buat kerja haji, lepas pada tu dia balik, dia kena buat kerja haji lain. Mana tadi tak jadilah. Memang orang lain yang kata boleh sah haji tadi pun, dia kata tidak jadi haji Islam, haji fardu tu tidak, tapi jadi sebagai haji sunat, dengan arti kalau dia balik dia kena buat kerja haji pula. Imam Syafi'i kata lagu tu juga. Lagi riwayat Hakim, dia kata ayyuma sabi hajja 10 hijaj thumma balagha fa alaihi hajjatul Islam. Mana-mana kanak-kanak yang buat kerja haji 10 kali haji, lepas pada tu dia balik, dia kena buat haji Islam. Artinya haji Islam, yakni haji fardu tu, tidak tertunai lagi dengan dilakukan semasa kanak-kanak. Tak. Orang lain pun faham lagu tu juga. Cumanya dia kata sah sebagai ibadat dan boleh pahala. Orang lain kata, Imam Abu Hanifah kata tak ada. Kalau nak boleh pahala pun susah payah ayah dia tu lah. Sebab ni masalah agama ni, dia baru kira apabila orang tu balik. Sebelum balik tak ada. Tapi orang lain kata jadi. Dalam hadis ini disebutkan, Nabi SAW tanya, siapa ni puak-puak ni? Dia kata orang Islam. Mereka pun tanya, siapa engkau? Apa ni? Tak kenal Nabi SAW. Tak kenal ni, boleh jadi dia tak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Dia Islam melalui orang lain di negeri masing-masing, jumpa tengah jalan, dia tak kenal. Boleh jadi juga ini peristiwa ni berlaku pada waktu malam.
Boleh jadi. Jadi tak tahu siapa, tak nampak. Gelap. Boleh jadi. Hadis ini menjadi hujah kepada Syafi'i, Malik dan Ahmad dan jumhur ulama bahawa haji kanak-kanak itu jadi dan sah, diberi pahala walaupun tidak jadi haji Islam, mana tidak lepas haji Islam, bahkan jadi sebagai haji sunat lah, jadi sebagai haji sunat. Hadis ini jelas dalam perkara ini, kata Imam Nawawi. Abu Hanifah kata la yasihu hajjuhu, tak sah haji dia. Qala ashabuhu, anak-anak murid dia kata ni disuruh buat ni fa'aluhu tamrinan, untuk tamrin, latihan, supaya dia jadi biasa dengan benda-benda yang baik, nanti dia mudah nak buat lah bila dia balik. Tapi Imam Nawawi kata hadis ini menolak pendapat mereka itu. Sebab apa hadis ini kata boleh, na'am. Tapi pokok tu kata mana na'am yang menunjukkan sah, mana ali hadha hajjun, itu masih boleh takdir cara lagu lain lagi, seperti yang anak takdirkan melalui terjemuh tadi dua. Kalau kita takdirkan, kalau kita katakan ali hadha hajjun dengan arti ayasihhu li hadha hajjun, mana adakah sah haji bagi orang, bagi dia ni, mana kita takdir sah tu. Syafi'i dan orang-orang lain takdir sah lah. Imam Abu Hanifah kata tidak. Mana ada jelas ini sah atau tidak sahnya? Sedangkan kita boleh takdir dengan cara lagu lain lagi. Bolehkah? Boleh juga. Bolehkah? Buat kita bawa buat kerja haji budak ni, untuk budak seperti ni bolehkah? Boleh juga. Tidak jelas, kata dia. Tidak jelas. Tak boleh nak jadi dalil lagi hak ni. Walaupun Imam Nawawi kata hadis ini menolak. Dia kata tak tertolak, kata dia. Begitulah cara perbahasan ulama. Dia kata tak. Pasal tak jelas. Ambil mana yang kata sah haji dikira boleh pahala tu? Ambil mana? Ambil li hadza hajjun, situ je. Tak boleh gidah lain. Tak boleh gidah. Ali hadza hajjun walaki ajrun, dan engkau pula dapat pahala. Jadi dia ni sah haji. Mana kira-kira bila sah dapat pahala. Mumpung tolong buat kerja ke dia ni, susah payah ni, boleh pahala. Apa ni puak-puak Imam Abu Hanifah tu kata tak boleh pahala tu. Apa tu pasal dia melatih anak dia ni buat baik, boleh pahala. Dari segi ibadat tu sendiri tak ada kena mengena, kata dia. Qadhi Iyad mengatakan tidak ada khilaf di antara ulama tentang harus bawa kanak-kanak buat kerja haji ni, tidak ada khilaf. Imam Abu Hanifah pun kata boleh, nak bawa tu boleh. Cumanya adakah jadi sah haji tu sebab dikira sebagai haji? Kalau dikira sebagai haji, apa kita tengok banyak perkara yang kamu sendiri pun tak terima. Yang ni kalau dia melakukan kesalahan, jinayah, melakukan gapo-gapo lah, pelanggaran dalam masalah haji tu, apa tidak kena bayar dan tidak kena gapo? Kamu pun kata lagu tu. Kalau sah kena ambil kira lah. Kena ambil kira. Lepas tu kalau sah dah sah dah, apa ya kena buat kerja haji pulaknya kemudian? Dah sah dah. Sebab tu kita perhati tengok kan tidak lagu tu. Cuma boleh buat kerja haji, boleh, harus bawa pergi budak, itu harus tu. Suku waktu tu harus. Tapi dia kata wa inna ma mana'ahu ta'ifatun min ahli bidah. Hanya melarang bawa kanak-kanak ni pergi buat kerja haji hanya ahli bidah. Itu betul. Ada ahli bidah yang kata budak-budak tak boleh buat pergi ke Mekah buat kerja haji, tak boleh. Itu tak betul. Itu ahli bidah. Ada pun Imam Abu Hanifah, dia tidak kata lagu tu, dia tidak kata tak boleh bawa, boleh bawa. Kalau ada kata larang tak boleh kanak-kanak buat pergi, itu ahli bidah. Tak pakai. Wala yultafatu ila qaulihim. Imam Nawawi kata tidak patut dihiraukan pendapat mereka itu. Bal huwa mardudun, bahkan ini tertolak, pendapat ini tertolak dengan perbuatan Nabi SAW, sahabatnya dan ijma' ummah dah sepakat dah mengatakan boleh. Nabi SAW tak ada kata gapo. Cuma khilaf Abu Hanifah tu dia kata dari segi jadi ke haji dia tu, dan adakah berlaku hukum-hukum haji ke atas dia, dan wajib ke fidyah dan dam jubran dan sebagainya. Maka Abu Hanifah kata tak ada tu semua, tak ada. Lepas tu orang lain kata ada hak tu.
Hukum-hukum haji kena jagalah, kena pakai ihram, kena gini. Dia tak erti niat, penjaga dia tu lah, kena buat lah waktu tu. Lepas tu hak kata tak jadi ni pendapat jumhur ulama. Tak jadi sebagai haji fardu. Yang ni haji Islam orang panggil. Haji hak rukun Islam tu. Tetapi ada satu firqah, Imam Nawawi sebut syadz. Hak ni firqah yang ganjil. Dia kata jadi dah haji Islam dah. Kalau seseorang tu dia buat kerja haji semasa kecil, sah dah, jadi dah. Lepas tu apabila dia balik dia tak pergi Mekah pun tak apa. Ini pendapat ganjil. Orang tak pakai tu, tak pakai tu. Imam Nawawi kata walam taltafit al ulama ila qawliha. Ulama tidak menghiraukan, tak indah kepada pendapat ini. Ya. Dia tak cara pendapat ni tak betul. Kemudian babu fardil haji marratan fil umur. Sekat itulah dulu.